اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahnya dan rahmatnya dan petunjuk dan hidayahnya, maka dipanjangkan umur yang dapat kita berada pada malam apa ni, Sya'ban, 16 Sya'ban, 16 Sya'ban, lepas tu 16 Ramadan. Itu maksud sekejap je. Hari ni 16 Sya'ban,
tambah sebulan lagi 16 Ramadan. Lepas tu sebulan lagi 16 Syawal. Dah habis Syawal separuh dah. Jadi 2 bulan lagi dah raya. Itu maksudnya sebulan setengah. Jadi dah dekat dah. Dekat ke mana? Dekat ke Ramadan, bukan dekat ke kubur. Mana? Kubur jauh. Itu kalau orang tak sedar lah. Kalau orang sedar, walaupun kuburnya dekat Mekah, dia duduk kat Malaysia lagi, tapi dekat walaupun jauh di Mekah. Itu maksudnya. Tapi kalau kuburnya dekat rumah dia, tapi kalau dia ingat tak ingat Tuhan, tapi dia rasa jauh kubur dia, lambat lagi. Jadi maksud nak cerita bahawa makin lama masa tu berjalan, masa berjalan, kita pun berjalan, hidup pun berjalan, nampak? Dunia pun makin lama makin tua. Kita tengok janda berperang, kita tengok tanda kiamat macam-macam. Hari ni jelebu kat dunia, okey lagi. Kalau duduk dalam kubur, jelebu lain, nampak tak? Lagi teruk. Jadi maksudnya semua sekali. Kalau hari kiamat, nak kiamat misalnya, keluar asap daripada Yaman contohnya. Bukan contoh, itu dalilnya. Keluar asap, keluar api, maka manusia lari daripada timur ke barat. Akhirnya mati juga. Nak lari ke mana? Yang baby mati, yang mak mati, bapa mati, semua manusia mati. Tak ada yang selamat. Jadi nak menunjukkan beriman kepada hari kiamat. Orang kafir tak beriman, walaupun dia percaya. Dia percaya ikut kajian dia. Kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, tak kena. Tapi kita mesti percaya. Itu rukun apa? Rukun Islam. Itu rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. Dan segala bentuk pengisian daripada dua rukun ini, maka sempurnalah kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hari ini kita dah minggu yang minggu akhir ke? Saya pun tak tahu akhir ke tak akhir. Bukan nak mati, nampak tak? Maksudnya sebelum tawakuf di Ramadan, berhenti untuk Ramadan, mungkin sekali lagi misalnya. Jadi kita akan membicarakan sedikit sebanyak tentang apa kita sebut Ramadan. Bila sebut Ramadan, maka kita kena ingat Ramadan ini merupakan rukun Islam. Selepas kita mengucap syahadat, lepas tu kita sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Mekah. Jadi puasa ni salah satu daripada rukun Islam. Itu maksud dia. Maka jangan tak puasa. Nampak tak? Mentang-mentang puasa tu setahun sekali, maka dia tak mau berpuasa. Jawapannya tak boleh. Mesti dia berpuasa. Dalilnya, jadi berkaitan. Sebelum kita membicarakan sedikit sebanyak tentang puasa, maka ulama mengatakan man lam yaghfir lahu fi Ramadan famata. Sesiapa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, maka bila dia nak minta ampun? Nampak tak? Sedangkan bulan Ramadan, bulan dicucuri rahmat. Itu maksud dia. Yang disebutkan bila sampai bulan Ramadan, semua berpuasa. Hakikat dia macam tu. Binatang berpuasa, cara dia kita tak tahu. Pokok berpuasa, kalau kita tengok, kita baca dan sejarah. Jadi manusia, binatang pun berpuasa, ada masa dia. Begitu juga manusia. Jadi semua makhluk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadis syarif, inna sawma amanatun. Sesungguhnya puasa itu satu amanah. Falyahfiz ahadukum amanatahu. Maka jagalah seseorang kamu akan amanahnya. Kena jaga amanah. Iaitu amanah tadi, iaitu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian itu disebutkan bila sebut bulan Ramadan, maka antara hadis yang masyhur, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka,
dan diikat syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang masyhur yang menyatakan tentang kelebihan di bulan Ramadan. Jadi bila sebut Ramadan ni tadi, sebenarnya ia merupakan balasan kita di hari akhirat. Jadi berkaitan dengan tersebut, kita akan membicarakan sedikit sebanyak kaitan Ramadan, kemudian tu dengan amalan al-a'mal. Al-a'mal, amalan al-a'mal. Al-a'mal artinya amalan. Amalan di sisi Allah di sini disebutkan sab'atun, tujuh bentuk. Al-Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal indallahi azza wa jalla sab'atun. Amalan maksudnya di sisi Allah dibahagikan kepada 7 supaya kita faham. Amalani mujiban, 2 amalan wajib baginya, 2. Kemudian wa amalani bi amsalihima, 2 amalan seumpamanya. Apa makna depan ni kita cari. Kemudian wa amalu bi asyri amsalihi, dan 1 amalan dengan 10 kali ganda. Kemudian wa amalun bi sab'i mi'atin, dan 1 amalan dengan dilipatkan 700 kali ganda. Kemudian wa amalun la yu'lamu sawabu amilihi illallah, dan yang akhir amalan yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7. 2 bila dia buat, maka dia dapat hak masing-masing 2. Yang 2 lagi, lepas tu yang kelima, 1 amal dapat 10 kebajikan. Yang 6, wa amal dapat 700 kebajikan yang ke-6. Yang akhir amalan dia tak diketahui pahalanya, maksudnya terlalu banyak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7. Bila sebut beramal, maka kategori dia macam tu. Itu kita kena nampak, kena tahu. Yang pertama, wa amal, yang mula-mula tadi, amalani mujibani, kata bahasa Arab. 2 amalan, 2 jenis, 2 pembahagian. Maksudnya mujiban, setiap pembahagian dia dapat hak masing-masing. 2, bukan 2 pahala. 1 yang ini, 1 yang ini. Apa yang 2 ni? Yang pertama, faman laqiyallahu ya'buduhu mukhlishan. Orang yang bertemu Allah, dia beribadat ikhlas, tidak ada syirik baginya sesuatu pun, maka wajabat lahu jannah. Itu maksud mujiban. Orang yang beribadat ikhlas, tak ada syirik, maka dia wajib baginya masuk syurga. Disebut mujiban. Wajib, bukan wajib ni bukan arti Allah mesti beri. Wajib ni dalam arti kata Allah tetap beri dia, tanpa dipaksa. Kalau Allah dipaksa, maka mustahil, kerana Allah tidak boleh dipaksa. Tetapi Allah bersifat maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu seadil hakim? Jawapannya bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu yang pertama. Yang kedua pula, amalan ni 2 amalan. 1 amalan ni kita beribadat ikhlas, apa je. Jadi kita kena 1 tajuk je. Laki Allah ya'buduhu mukhlishan. Bertemu Allah, ibadatnya ikhlas, umum. Sama ada semayang, sama ada puasa, sama ada dia hidup, sama ada dia bekerja, sama ada dia berkahwin, hidup semua sekali. Daripada umur 15 balik sampai 100 tahun panjang umur, alhamdulillah. Niatnya untuk Allah, maka wajib baginya syurga. Pertama, wajabat yang kedua, laki Allah asyraka bih, dia syirik dengan Allah, wajabat juga, wajib baginya neraka. Itu kita kena faham. Kadang-kadang kita semayang tapi pelihara hantu. Itu kena ingat. Zaman sekarang ni bukan kata tak ada, ramai. Jadi kita sebabkan nakkan apa kehebatan dunia, sanggup dia pelihara benda-benda yang macam ni. Jadi mesti dielakkan. Jadi Allah ni kita bukan nak gunakan Allah ni tak cerdik, supaya kita faham. Allah yang tahu semua. Nampak tak? Kita sembah Allah, maka jangan melakukan syirik. Apa makna syirik? Kita sembah Allah, lepas tu kita pelihara hantu.
Bila kita dalam hantu tadi, maka kita mohon dengan hantu tu, kerana aku nak meniaga, kerana aku nak supaya orang tu dengar cakap aku, supaya aku ni jadi ketua, maka orang bawah dengar aku, supaya aku ni berniaga, perniagaan aku tu untung, supaya aku ni semua orang dengar. Jadi segala macam itu kita kena ingat. Walaupun tiap-tiap bulan pergi umrah, tiap-tiap bulan pergi umrah, bukan tiap-tiap tahun. Mana ada ustaz itu kiasan. Kalau boleh Mekah tu kata pergilah tiap-tiap bulan, pergilah tiap-tiap bulan. Tetapi kalau buat syirik, Allah tolak mentah-mentah. Jadi ibadat tu bukan diukur dengan banyaknya benda, tetapi diukur dengan keikhlasan. Itu maksudnya bersedekah RM1 dengan bersedekah RM1 juta. Yang RM1 juta tu tak ikhlas, maka dibuang begitu saja. Allah tak tengok yang RM1 juta tadi. $1 juta dengan satu rupi, kan beza langit dan bumi. Allah tengok yang RM1 tadi. Kerana keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud syirik. Orang yang pelihara benda, nampak tak? Jadi saya fokus tajuk tu kerana saya tahu. Nampak dia pelihara benda ni yang tak elok. Buat perkara baik, memang orangnya baik, tolong orang dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama menyimpan benda-benda yang confirm haram, syirik pula tu. Sembah menyembah Allah, Allah mahdini fi man hadait, minta hidayat. Nampak tak? Lepas tu kalau kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayat yang kau telah berikan nikmat. Nikmat tu nikmat sahabat, nikmat tabi'in, mereka masuk syurga semua. Bukan yang sesat, maghdub dan waladdal, yang sesat dan dimurkai, masuk Fir'aun sekali. Nampak tak? Jadi bukan golongan yang demikian. Maksudnya kita dapat hidayat sembah Allah, dalam yang sama kita minta pertolongan dengan benda lain. Jadi Tuhan Allah satu. Yang kedua, yang hantu ni satu lagi. Mana ni satu, ni pun aku nak minta, ni pun nak minta. Jadi itu maksudnya syirik. Syirik yang macam ni amalan tertolak. Kena ingat macam tu. Nampak tak? Mati masuk neraka. Kena faham. Duduk kat dunia setakat 75 tahun, 76 KO. Nampak tak? Bukan KO tumbuk Michael Jackson. Nampak tak? Itu kena faham balik lah. Faham sungguh. Faham mesti faham. Jadi ilmu tu macam tu. Supaya kita beribadat tu biar 100%, bukan 90%. Orang tengok okey, bunga wangi, ada setengah bunga bau busuk, malam dia wangi. Itu punya apa nama tu? Nama tak contohnya puteri apa namanya? Puteri malam. Nama pun puteri malam, malam dia keluar. Itu tak jadilah. Puteri jalan. Nama apa nama bunga pun pandai orang bunga. Jadi itu nak cerita. Yang pertama, mujiban, wajib baginya syurga. Dan yang kedua, wajib baginya neraka. Itu keadilan Tuhan, bukan kita menentukan. Kita tak menentukan, tapi Nabi dah ajar lah. Mau buat syirik masuk neraka, senang cerita. Nabi tak kata si dia masuk neraka, tak sebut nama. Tapi kalau Nabi sebut cerita lain, Nabi tu Nabi. Kita ni bukan Nabi. Nabi sebut tentang Abu Lahab, lepas tu ketua pemimpin Quraisy dalam peperangan Badar yang terbunuh. Nabi doakan, lalu mereka mati dan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi lain. Kemudian seterusnya yang disebutkan dua amalan seumpamanya. Amalan yang pertama, amal sayyi'ah, amalan yang jahat dibalas seumpama. Satu jahat dibalas satu jahat juga. Itu maksudnya. Kemudian waman hamma bihasanah, yang kedua ni pula. Yang tadi dua mujiban. Dua mujiban, dua yang wajib, setiap satu jahat yang buruk. Yang kedua pula dibalas pahala seumpamanya. Jahat satu dibalas satu. Kemudian buat benda baik, yang baik pula dia baru terniat saja. Waman hamma, dia niat nak bantu fakir miskin, dah tulis dah satu pahala. Bila dia bantu, dilipat kali gandakan. Jadi keadilan Tuhan. Ini tak adil nama ni sebenarnya. Nampak tak? Buat lebih daripada maksudnya. Maksudnya keadilan Allah lebih daripada yang sepatutnya. Buat jahat, Allah beri satu.
Dan orang yang berniat nak buat baik, Allah dah balas dah. Itu dua perkara seumpamanya. Kemudian seterusnya, yang amalun, satu amal dibalas 10 pula. Amal tadi dua, satu syurga, satu neraka. Yang kedua, amal jahat dibalas 1. Dan orang yang berniat baik dibalas 1 dan 4. Itu maksud jadi 7. 4. 3 lagi apa? Kemudian seterusnya amal hasanah. Dia buat benda baik, dia sedekah. Satu kebaikan dibalas 10. Ini yang kelima pula. Yang keenam pula, wa man anfaqa, yang bernafkah di jalan Allah. Harta di jalan Allah tu umum. Jangan kita fikir jalan Allah tu artinya berperang aja apa je. Jalan Allah apa aja untuk Islam. Maksudnya du'ifalahu, ditingkatkan baginya sampai 700 kali ganda. Itu yang keenam. Itu maksudnya. Kemudian tu yang terakhir, satu amalan yang Allah tingkatkan amalannya tidak diketahui pahala kecuali Allah sahaja. Antara disebutkan wasiyamu lillah, wasiyamu lillah azza wa jalla, la ya'lamu sawabu amilihi illallah. Jadi puasa ni rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui pahala pembuatnya kecuali Allah Ta'ala. Itu puasa. Yang akhir tadi jadi 7. Dia 5 tambah 2. 2 yang pertama, orang yang bertemu Allah ikhlas, maka wajib apa? Wajib masuk syurga. Yang kedua, bertemu Allah syirik, maka wajib masuk neraka. Tadi syurga, yang itu neraka. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga dan yang keempat dia sama, satu balas satu. Buat benda jahat balas 1. Niat benda baik dibalas 1. Kan berbeza niat saja. Kalau buat jahat baru dapat 1. Satu-satu tadi. Yang kelima, benda baik dia niat dapat 1, bila dia buat dia dapat 10. Itu yang kelima, bentuk amalan. Dan yang keenam, dibalas kepada 700 kali ganda. Keenam, itu orang yang bersedekah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, amalan yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah Ta'ala. Itu disebutkan iaitu ibadat puasa. Sebab itu dalam hadis yang masyhur daripada riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah bagi. Amalan anak Adam, amalan kita lah. Kita sembahyang untuk diri kita, kita bersedekah untuk diri kita, kita berzikir, kita bantu orang, semua untuk diri kita. Tapi kalau kita berpuasa, puasa tu untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Maksud kita berpuasa tu, kita kata ni puasanya aku beri kat Tuhan aku. Itu maksudnya. Maksud begitu. Kullu amal ibni Adam lahu illa, kecuali siang, fa innahu li, kerana puasa itu adalah untuk aku. Nampak tak? Sebab dia puasa ni, nampak, dia tak makan, tak minum. Sebab apa? Orang tahu ke orang tak tahu? Orang tak tahu, dia tak makan. Nampak tak? Driver taksi nampak letih je. Rupanya dia dah minum berapa kolej air bawa pokok mangga. Nampak tak? Dia balik rumah letih situ. Habis dah minum, dah kenyang dah. Tengok perut boncet. Tapi puasa orang boncet bukan tak bisa kenyang. Nampak tak? Itu boncet angin namanya. Ni yang tak puasa lah. Yang puasa lah. Cuma nak nyatakan macam tu, orang tahu tak? Tak tahu sebenarnya. Nampak tak? Dia pasang, nampak dia dah minum, dah makan. Lepas tu dia kering kembali, dia sapu pengering, nampak pecah-pecah pula. Nampak tak? Ataupun manusia kan pandai. Jadi puasa, orang ikhlas tu kecuali puasa. Betul Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Kalau semayang lain. Kalau semayang orang nampak dia semayang. Kalau puasa orang tak nampak, duduk dia tidur. Tapi tak semayang lah, jangan tidur panjang tak semayang. Tak? Orang bangun nak semayang, dia pun bangun cepat terus makan terus. Semayang tak ada. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi, kalau macam tu aku sendiri yang beri pahala. Itu kita kena faham betul-betul daripada aspek bahasa Arab. Jadi kita yang tuan mahir bahasa Arab ni, maka saya fahamkan betul-betul. Allah kata aku beri pahala tu, aku beri sendiri.
Kalau yang lain tu mungkin ada perantaraan, nampak tak, pahalanya. Tapi yang puasa ni aku beri macam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi dipanggil untuk diberikan anugerah sembahyang. Tapi anugerah puasa, anugerah zakat melalui wahyu. Ini tentang ibadat pula, pahala ibadat lain. Tadi tulis sembahyang, ini tentang pahala kita berpuasa. Kerana dikatakan yada' ta'amahu, dia meninggalkan makanan kerana Allah, min ajli, wa yada' syarab, dan meninggalkan minuman kerana aku. Nampak tak? Orang tak tahu tapi dia tak minum. Duduk kat padang pasir, duduk jauh misalnya, orang tak tahu dia boleh minum, dia seorang je. Kenapa dia tak minum? Kerana berpuasa. Dia tahu Allah melihat. Itu kekuatan orang yang berpuasa. Nampak tak? Balasannya sebaik sahaja mati dalam kubur, belum akhirat lagi. Yang kita kata akhirat nanti dulu, waktu nak mati itu nanti nak cabut roh, dia bermula balasan. Nampak tak? Sebab itu kena puasa. Kalau tak puasa teruk, nampak tak? Balasannya, cabut nyawanya, soamukan angkirnya, itu semua amalan yang uruskan. Kalau amalan tak ada, maka tak boleh. Walaupun yang lain tu ada. Wa yada' syara', dia meninggalkan makanan, min ajli, disebabkan kerana Allah. Wa yada' lizati min ajli, wa yada' zawgatan min, jadi banyak meninggalkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan antara sebab kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi salah satu daripada Islam. Kita baca yang awal ayat yang masyhur, iaitu tentang wajib berpuasa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat surah Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Diwajibkan. Allah tak kata wahai orang kafir, wahai orang beriman. Amanu, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Masuk orang Islam, orang kafir. Orang Banjar masuk, orang India masuk, orang Bangla masuk, Bangla yang kafir masuk juga, wahai manusia. Orang Cina yang tak beriman pun masuk juga, orang Islam anak masuk. Tapi yang ini orang beriman. Orang beriman dia tak kira lah, Bangla beriman pun masuk. Nampak tak? Asal Bangla yang nak cerita, nampak tak? Nak cerita semuanya masuk. Kalau kita duduk Mekah, orang Quraisy masuk, Bani, segala bani-bani, kabilah apa pun masuk, Badui pun masuk. Wahai mereka yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka ada puasa dengan cara masing-masing. Ada kita tengok balik, itu syariat mereka. Yang kita ni puasa selama 30 hari, selama sebulan. Sebulan bukan lama, dapat gaji sebulan dah. Nampak tak? Itu maksudnya. Hari ni dah 16, lepas tu 16 Syaban, lepas tu 16 Ramadan, lepas tu 16 Raya Syawal. Maksudnya dari secara cepat. Min qablikum, moga-moga kamu bertakwa. Jadi maksud dengan berpuasa, kita dapat satu perkara. Apa dia? Iaitu takwa. Kalau tak puasa, takwa tak ada. Itu maksudnya. Jadi kita ni kena ambil takwa. Macam mana nak ambil takwa? Kena puasa. Aku beriman tapi tak berpuasa, artinya tak ada takwa. Bila tak ada takwa, itu tanda orang yang tak sempurna imannya. Itu maksudnya. Nampak tak? Kan dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan apa? Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Jadi puasa itu 3 bahagian. Bahagian yang pertama rahmat, bahagian yang kedua awsat, pertengahannya keampunan, dan yang ketiga yang akhir bebas daripada api neraka. Jadi orang berpuasa tadi, yang pertama dia nak dapat rahmat. Itu maksudnya wa ma arsalnaka illa rahmat. Tapi kita tak percaya rahmat. Nama rahmat tapi orang tak boleh pakai. Contohlah rahmat yang sedia ada ni, okeylah setakat ni. Nama tak rahmat yang tak puasa. Nama tak rahmat mari sini, tapi bila sampai Ramadan dia tak mendapat rahmat. Itu rahmat 10 hari pertama. Yang kedua keampunan.
kena minta ampun. Sebab itu yang kita baca ulama kata tadi, sekiranya kamu tidak diampunkan Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, bila lagi nak minta ampun? Nak minta bulan Syawal. Bulan Syawal dah tengok cerita macam-macam. Cerita hari pertama, kedua, dia lalai maksudnya. Bulan lain, kerana Ramadan ni bulan keampunan. Lepas tu bulan Quran. Lepas tu bulan Lailatul Qadar. Dia lipat kali gandakan amalan seperti 83 tahun. Offer bonus Allah beri pada akhir Ramadan. Nak akhir Ramadan nak gaya, bonus banyak, sel segala segi. Pergi dekat mana, JJ, Giant, Jesco, pergi dekat mana segala macam Giant, Oxford, Ramadan. Ada juga, semua ada apa, kita tengok bonus lah. Yang kerja pun dapat bonus juga, yang beli barang pun dapat potongan, kerana nak menyambut hari raya. Sedangkan Allah beri bonus yang paling besar, iaitu malam Lailatul Qadar. Kita sebut malam Liko, bukan malam Liko, contohlah. Nanti 27 tu maksudnya malam penghujung, 10 yang terakhir. Allah beri satu perkara, ibadat menyamai Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun Ramadan. Umur kita berapa tahun? Baru 50 tahun. Itu bukan saya. Saya lagi dulu. Umur kita dah 50 tahun misalnya. Ibadat bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar menyamai 83 tahun. Lebih kurang 80 tahun lebih. Ramadan itu Allah beri, tapi kita macam bawa tak tahu je. Bila dah sampai 10 Ramadan, rasa letih, rasa penat, rasa nak buat kuih. Memang jadi macam tu, rasa nak mengecat. Tengah-tengah cat jatuh pula tu, luka pula jatuh dalam cat. Ramadan habis, nak ibadat tak boleh. Naik atas tangga tu kopak dengan dia sekali. Ramadan tu kena ingat lah. Kita sayang, rugi. Nak buat macam mana? Dan macam tu jadinya. Jadi macam tu lah. Jadi malam benda-benda tu kita kena rebut. Takut tahun depan tak dapat lagi, mati. Malam tahun ni ramai mati. Bila dah mati tak ada peluang. Bila dah mati, duduk dalam kubur, bau misal. Tu cerita dia. Menyesal tak habis-habis. Dulu aku puasa tak sungguh-sungguh. Orang baca Quran tadarus tak membaca. Suruh baca selawat banyak tak minat. Bila dah mati nak minta syafaat Nabi. Nabi kata, aku tak kenal mu. Mu tak kenal aku tak kenal kamu. Allah kata, siapa yang tak ingin bertemu aku, maka dia kena mengingati aku, ingat ketika hidup di dunia. Sesiapa yang berpuasa, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan gembira. Kan disebutkan bab Ar-Rayyan, tentang pintu Ar-Rayyan. Jadi banyak. Itu secara ringkas berkaitan dengan ayat yang pertama nak cerita tadi. Kutiba alaikum as-siyam la'allakum tattaqun. Itu kena ambil takwa. Mula-mula rahmat, yang kedua keampunan, yang ketiga dibebaskan daripada api neraka. Artinya kita puasa itu ada matlamat. Bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum saja. Sebab itu disebutkan dalam di sini nyatakan inna sirra fi khalqil mukallafin. Apakah rahsia Allah ciptakan makhluk? Mahyasir al-sirru, rahsia disebutkan inna sirra fi khalqil mukallafin. Rahsia Allah ciptakan mukallaf. Mukallaf ni orang yang ada taklif, maksudnya orang berakal. Maksudnya orang yang mukallaf apa dia? Iaitu wa ibadatu lillahi wahda. Supaya dia beri ibadat kepada Allah sahaja. Orang lain tak boleh. Sebagaimana Allah berfirman, ayat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin. Allah tidak menghendaki rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Jadi Allah tak minta rezeki, kita yang minta rezeki. Itu maksud dia. Wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq. Allah yang memberikan razak. Razak itu memberi rezeki. Razak. Mana razak? Razak tu orang kaya. Bukan razak ni, itu kebetulan. Razak artinya ada sabdu. Allah yang memberikan rezeki. Nampak tak? Jadi kita yang Ar-Razzaq, Zul Quwwatin Matin, yang mempunyai kekuatan yang kukuh, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena percaya macam tu.
Kemudian dinyatakan bahawa apabila kita iktikad rahsia itu, kita kena tahu. Sebab tu manusia ni kalau dia tak berpuasa, dia tak tahu rahsia dia. Faham tak? Dia tak berpuasa, kemuliaan tu hilang. Kalau dia berpuasa, kemuliaan tu dia tahu Allah angkat darajatnya. Kita manusia sembahyang, maka kamu mulia sebabkan kamu sembahyang. Kamu manusia, kamu berpuasa, lepas tu keluar zakat kerana kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada faedah. Nampak tak? Kita kaya, kita senang, kita apa pun orang puji tapi tak semayang, maka Allah kata kamu ni tak ada faedah. Hidup kamu seperti binatang. Itu disebutkan dalam Quran. Allah sebut macam tu. Allah tak sebut nama. Disebutkan laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum uzunun la yasma'un wa lahum mata uzunun telinga wa lahum a'yun la yubsirun, mata dia tak melihat. Lahum qulubun ulaika kal an'am bal hum adall ila akhir ayat. Jadi mereka itu seperti apa? Bal hum adall, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, malah lebih dahsyat, lebih sesat daripada binatang. Sebab apa? Kerana tak semayang. Nampak tak? Ada telinga, minta dia dengar, supaya dengar, dia tak mendengar, dia tutup telinga. Kalau dia tengok dengan mata kebesaran Allah, dia tak percaya. Kalau percaya pun tengok langit, kena percaya, oh Allah jadikan langit, tanda Allah ada, tengok langit. Tanda Allah ada, tengok bulan, tengok matahari. Siang ni matahari, kalau tak ada matahari, habis. Tengok matahari, kena jerebu sikit. Nampak tak? Kesannya dengan udara, kalau tak ada udara mati. Kalau jerebu berterusan, orang demam, orang sakit, tak boleh kerja, tak ada sini, habis negara, punah. Sebab bau sikit, bau tentera dengan angin. Kalau Allah datangkan itu, bau udara bertiup. Udara tiup ke sini pula. Nampak tak? Kalau tiup ke sana tak apa juga, tiup ke Israel. Mari bakar sana, tu semua. Angin kata, jom kita pergi Israel. Israel gelap pula. Tapi dia nak main ke sini pula. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu. Jadi maksudnya kita melihat dengan mata. Apa makna melihat mata? Tengok mata, kembalikan kepada kebesaran Allah. Kita mendengar dengan telinga, maksudnya kita tahu. Baca Quran, faham tafsir. Kita baca hadis, faham perintah Nabi. Kita baca bab-bab yang lain, faham, oh ni ceritanya. Maka itu maksudnya terdengar. Ada telinga dengar, ada mata melihat kebesaran Allah, ada hati memahami. Kalau tidak, dia jadi mati. Kalau yang mati ni, maka Allah kata hati dia mati pula. Ikakan an'am, mereka itu seperti an'am artinya seperti binatang. Balhum, lebih dahsyat daripada binatang. Jadi kemuliaan kita bergantung akidah kita, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga kita memahami konsep tujuan hidup. Kalau kita nak cerita buat falsafah hidup orang Islam macam mana, dia tak sama falsafah hidup orang kafir. Falsafah hidup orang Islam, dia ada pegang tiang ni. Nama itu Allah Ta'ala, maksudnya bukan Allah tu tiang. Akidah tu peganglah. Akidah, ikatan keimanan kepada Allah Ta'ala. Sembahyang, semua ingat kepada inna salati wa nusuki badan. Lepas tu mami, wa mahya, hidup, wa mamat, mati, lillah rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku diperintahkan. Perintah ibadat maksudnya apa tak? Wa ana minal, dan aku termasuk orang yang Islam. Wa ana minal muslimin. Jadi moga-moga kita kita bersemangat, bukan semangat, bersemangat maksudnya kita bersungguh-sungguh untuk istiqamah dalam melakukan amal ibadat sebagaimana Nabi ajar kita keberkatan bulan Rajab, bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Jadi Ramadan tadi persediaan dijauhkan. Nabi berdoa, jadi bila nak sampai Ramadan, walaupun panas, lepas ni panas lah, lepas tu letih dan segala macam, itu semua dugaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita menempuhi kepanasan hari kiamat.
Kalau rasa panas kat dunia, dalam kubur lagi panas. Kalau rasa jerebu kat dunia, dalam kubur banyak jerebu. Dengan jengkiknya, maksudnya payahlah. Dengan sempitnya kalau tak ada amal ibadah. Kena fikir macam tu. Jangan kita fikir dunia. Dunia memang tak habis, cari dunia. Cari dunia masih pula. Nampak tak? Sedangkan kita akhirat kosong. Bakalan kau kosong. Mula kita diberikan petunjuk dan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma salli 'ala hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad